Fungsi satu berita cemas. Cerita cemas dia bermula pada pukul 3 petang tadi apabila saya tiba menerima panggilan pukul 3 petang tadi bahawasanya majlis kita ni tidak dapat dibuat di dewan ini dan diminta dibatalkan. Apabila menerima berita itu, saya telah terus ke sini berbincang dengan pihak sekolah dan juga yang khususnya pihak Jabatan Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahawa kita tidak, ahli politik tidak dapat mengadakan majlis di sekolah kerana orang politik tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi ketiga tadi nyaris-nyaris majlis kita dibatalkan. Tapi alhamdulillah selepas berbincang secara rasional keadaannya di mana kita dah siap semua, makanan dah ada, betul-betul dah dibuat dan sebagainya, alhamdulillah kita dapat teruskan majlis kita pada malam ini dengan sokongan daripada lembaga sekolah di sini. Dia Datuk Lim ya, Datuk Lim memberi sokongan penuh untuk diteruskan majlis ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua IQ yang pernah saya cakap semasa kempen dahulu bahawa kalau daripada IQ tidak membuka pintu untuk saya masuk ke Wangsa Maju, saya tidak dapat bertanding di sini ya. Oleh kerana beliau memberi ruang untuk saya bertanding, alhamdulillah pimpinan parti pun membenarkan saya tanding di sini dan sehinggakan kita menang di Wangsa Maju sekali lagi. Terima kasih banyak daripada kata itu. Pilihan raya kali ini menggambarkan satu suasana yang berbeza. Dalam arti kata di Wangsa Maju sahaja, kalau 3 14 tahun lepas hanya mempunyai 88,000 lebih saja pengundi, tetapi kali ini Wangsa Maju mempunyai lebih 120,000 pengundi di Wangsa Maju. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga Wangsa Maju yang telah membuktikan kesetiaan kepada negara dengan jual mengundi seramai 91,333 peluang pengundi bersamaan dengan 76% daripada wilayah pengundi telah peluang pengundi. Dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Wangsa Maju seramai 46,031 pengundi yang telah memilih saya untuk mewakili saudara-saudara. Bilangan itu membawa arti majoriti yang saya perolehi adalah sebanyak 20,666. Terima kasih banyak-banyak, tahniah masyarakat. Saya kira masa hari mengundi itu memang ada daerah mengundi terpaksa berdiri lebih 3 jam untuk mengundi. Saya tahu memang ada. Dan ada tempat-tempat yang pengundi belum berdiri sehingga 2 jam lebih, 2 jam setengah, tapi terus istiqamah untuk menunaikan tanggungjawab asas kita sebagai warga negara Indonesia. Tahniah dan syabas kepada warga Wangsa Maju. Saya ingin mengucap terima kasih juga kepada beberapa individu secara khusus, yakni Haji Kamil. Ada tak perasan Haji Kamil yang bersedia untuk menjadi pencadang saya. Terima kasih Haji Kamil. Lepas tu Saudara Hau menjadi penyokong kepada saya. Rudi, Saudara Hau. Dan Saudara Saiful sebagai wakil calon saya. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Jenderal kita
Terima kasih kepada Saudara Muzir Setiausaha Jentera Pilihan Raya P116. Saudara Muzir di situ. Saudara Hacaran, Ketua Unit Undang-Undang, tolong berdiri lambai. Tadi ada. Saudari Alice, Ketua Siswa Sukarelawan dan Latihan. Nampak dia tadi, tak ramai. Itu depan. Saudara Puan Rohaida, Ketua Unit Data. Saudara Rafizal, Logistik. Tolong beri tangan. Pengurus BDU Saudara Taufik. Ketua Keselamatan Edi dan Haikal, tolong angkat tangan. Unit Kampin Saudara Amin. Saudara Amin ada di belakang tu. Dan urusan JDM Saudara Sri, Saudara Kasper, Saudara Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota jentera dan ketua-ketua unit dan juga segala sukarelawan yang menjayakan kempen kita kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Kemenangan saya dengan majoriti 20,696 ini adalah bukan kejayaan saya semata-mata, tetapi kejayaan kita bersama. Itu sebabnya kita mengadakan majlis kesyukuran kerana kita menjayakannya bersama dan kita akan sama-sama merangkul tanggungjawab yang bersama selama 5 tahun yang akan datang. Boleh? Kita janji tu 5 tahun tolong. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya hormati, kita dah menang. Tetapi tidak ada satu parti yang berada satu kedudukan untuk boleh menunggu ataupun membentuk kerajaan secara persendirian. Kita tahu bilangan dia tak mencukupi. Pakatan Harapan dengan strategic partners dia, kita mempunyai 82 kursi sahaja yang tidak membolehkan kita untuk membentuk kerajaan. Lantaran itu, saranan yang dibuat juga oleh Menteri Pertahanan Agong untuk kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Apa maksud kerajaan perpaduan, tuan-tuan? It is not the best option yang kita rancang, tetapi it is the best option yang kita ada di hadapan kita sekarang. Maknanya kita merancang, tetapi keadaan sekarang memerlukan kita menumbuhkan satu kerajaan perpaduan dalam bentuknya sekarang ini, yang di Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar, yang memungkinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sekarang adalah saudara-saudari juga. Tahniah dan syabas sekali lagi. Saya ingin dalam proses kempen yang lepas, saya bertemu dengan semua calon di Mahkamah. Saya bertemu dengan calon Barisan Nasional Datuk Syafiee. Saya bertemu dengan calon Perikatan Nasional Ustazah Nuridah. Saya bertemu dengan calon Pejuang. Saya bertemu dengan saudara Ravi dan juga Win Chee Kiong. Dalam bersisih kami semasa kempen, kami berhadapan dengan satu keadaan yang profesional. Kita hormat menghormati antara satu sama lain dan kita teruskan kempen. Apa yang saya ingin cadangkan, sarankan, cadangkan agar suasana itu diteruskan sekarang ini. Hentilah kempen-kempen itu. Hentikan usaha-usaha untuk memecah belahkan rakyat, memecah belahkan negara kita. Cukuplah kempen-kempen yang menggunakan sentimen perkauman. Hentikanlah sekarang, segera. Kerana saya kira kalau kita berterusan macam ini, negara kita akan terus berada dalam satu keadaan yang tidak stabil.
Seperti mana sekarang ni, mikrofon ni asyik echoing saja. Jadi dia tak stable. Susah nak cakap, susah nak berbincang. Jadi kita kena betulkan sistem tu, sistem echoing ni, sistem PA, sistem juga ni, agar kita dapat bertemu, berbincang, memperbaiki keadaan. Kerana kita dilahirkan sebagai seorang Melayu, bukan pilihan kita. Kita dilahirkan sebagai seorang Cina, bukan pilihan kita. Kita dilahirkan sebagai seorang India, bukan pilihan kita. Itu membawa maksud. Tidak adil untuk kita mengherdik, mencaci, menghina kaum antara satu sama lain. Kerana bukan pilihan kita untuk dilahirkan sebagai seorang Melayu atau Cina atau India. Dan menjadi satu kesalahan yang tidak tepat untuk kita mengherdik, kita mencaci kaum-kaum yang lain. Dalam Al-Quran sendiri, kalau kita sebagai seorang Islam, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan jelas dan terang mengatakan bahawa kenapa manusia ini diwujudkan berbilang kaum adalah untuk kita mengenali antara satu sama lain. Untuk kita mengenali antara satu sama lain, bukan untuk mengherdik, bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina, tetapi untuk kita mengenali antara satu sama lain. Itu dalam Al-Quran secara terang dan jelas. Dan kalaulah kempen menggunakan sentimen kaum, sentimen agama itu diteruskan, ini tidak sepatutnya diteruskan dan harus dan mesti kita hentikan dengan segera. Setuju? Itu sebabnya saya kira kaum agama harus kita hentikan digunakan sebagai kempen politik, kempen pelarian khusus. Kerana kita berhadapan dengan satu keadaan yang real yang perlu kita tangani bersama. Kerana kita ada masa di hadapan kita sekarang ini, kita berhadapan dengan keadaan ekonomi yang merudum. Dan kalau kita lihat kemenangan Pakatan Harapan pada 19 hari bulan yang lepas, alhamdulillah ekonomi itu nampak begitu baik. InsyaAllah kita akan terus berusaha memastikan bahawa ekonomi negara terus kukuh, rakyat dibela, rakyat terbela, InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kalau kita dengar Pakatan Harapan sebagai pakatan politik komunis, kita dengar keadilan dituduh sebagai baruah DAP, menjadi satu tanggungjawab kita bersama untuk perbaiki keadaan, untuk menangkis segala fitnah yang berterusan yang dilontarkan. Dan saya kira dan saya percaya hasil daripada kita usaha kita bersama, insya-Allah kita dapat tanganinya dan membawa Malaysia kepada satu tahap yang lebih tinggi dalam masa terdekat dan dalam masa yang akan datang, insya-Allah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ramai yang saya terima mesej untuk bertemu, untuk berbincang oleh persatuan-persatuan penduduk, persatuan-persatuan NGO dan sebagainya. Saya dapat mesej itu semua. Cuma saya minta masa sedikit kerana saya sekarang sedang menyusun pasukan pusat khidmat yang insya-Allah akan berkhidmat untuk saudara-saudara sekalian. Dan dalam masa yang sama juga saya sedang menyusun untuk membuat sedikit pengubah pelayan pejabat. Saya akan insya-Allah teruskan pusat khidmat Parlimen Wang Semaju ini di pejabat Latihan Padukan IQ yang tepat di Platinum Walk tingkat 2. InsyaAllah kita akan buat sedikit renovation, lepas tu kita akan go full speed. Jadi saya harap beri kesabaran sedikit untuk dalam masa 2 atau 3 minggu akan datang ini. Selepas itu insyaAllah kita akan go full speed. Ya, saya akan, seperti yang saya janji dalam kempen, saya akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudari melalui persatuan-persatuan masing-masing, insyaAllah. Berilah kita doa semoga terus diberi kekuatan bagi saya dan saudara-saudara sekalian untuk kita bertemu, menilai keadaan, menilai masalah dan untuk memikirkan bersama untuk mendapatkan satu solusi kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang. Sekarang ini
Untuk makluman, saya telah juga bertemu dengan pihak DBKL, ya, dan beberapa aduan itu telah kita panjangkan dengan DBKL, dan insyaAllah kita juga akan mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak DBKL. Itu insyaAllah dapat menyelesaikan sebahagian besar dari masalah kita, dan harapkan kita dapat berada dalam satu keadaan yang lebih tersusun, selesa dan lebih harmoni insyaAllah. Jadi, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya tak nak terus berucap di sini dengan ucap sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Syukur alhamdulillah kita dapat berada dalam keadaan sekarang ini, dan insya-Allah kita akan bersama-sama untuk maju ke hadapan bangsa maju kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.